kadang-kadang orang yang baca ratib ini pun dia nampaknya macam tak dilindung aja, nampaknya macam tak dipelihara aja. Kau jangan bimbang, semuanya hasil. Aku dah baca ratib kok masih susah hidup aku. Kau tak baca lagi susah. Aku dah baca ratib kok masih banyak orang ganggu aku. Kau tak baca lagi susah. Tanpa kau sedar, kita kan hidup bukan dekat dunia. Ini kan mintanya dengan Allah yang alim, yang gadir, yang mengetahui, yang khabir. Kadang di dunia memang ujian untuk engkau. Yang kau dapat susah dan payah itu memang aku yang pasang untuk naikkan kau, untuk martabatkan kau. Nanti apabila kau punya doa dah naik banyak, akan aku lapangkan kau bila ketika kau sakaratul maut. Nanti barulah kau lega. Alhamdulillah, rupanya ditahan Allah untuk diluluskan sekarang ini. Ya baik lulus sekarang ini daripada lulus dulu tapi gagal sekarang ini. Nanti untuk diluluskan kau bila dalam barzah, untuk diluluskan kau dalam mahsyar, diluluskan kau ketika hisab, ketika mizan, ketika sirat, semua keluar balik nanti baru kita tengok hasil. Jangan kita sangka ini semua, aku dah baca kok masih banyak orang kacau aku. Aku dah baca kok hajat aku belum lulus. Jangan ada rasa begitu. Dengan penuh harapan, lulus tak lulus, pokoknya Allah dah bersifat dengan apa yang kau baca tadi. Nah, lulus tak lulus, pokoknya dia maha kuasa dan dia maha menepati akan janji. Lulus tak lulus, hajat kau lain. Tetapi ini zikir tetap hasil. Begitu ya. Di samping itu, belajar iman kita. Yang orang kan sangka gini aja terus, wah besok niaganya orang beratur beli. Semua itu. Musuhnya bankrupt, umpamanya ya. Ya tidak begitu. Yang kau minta pada Allah yang maha bijaksana mengatur ya. Maka Allah Ta'ala berikan kau pun dengan kebijaksanaannya ya. Baik. Sekarang kita tengok muka surat 18 ya, keutamaan zikir. Bilang jangan tak ada zikir ya, tak ada zikir susah. Imam Haddad bilang kita kan sudah dapat warid kan. Warid tu apa? Warid tu adalah download dari Allah. Berbentuk insaf. Kalau buat salah rasa insaf, rasa takut. Warid tu apa? Kalau belajar boleh faham. Warid tu apa? Nampak orang boleh ihsan. Warid tu apa? Nampak maksiat boleh hindarkan, boleh takut. Semua tu warid. Kadang-kadang dapat idea, dapat taktik daripada Allah Ta'ala. Macam-macam temannya warid yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Imam Haddad bilang, siapa tak ada wirid, tidak ada warid. Yang banyak wirid, ingat Allah Ta'ala ada wirid-wirid, maka banyak warid. Siapa tak ada wirid, maka dia tak dapat warid. Siapa tak ada wirid, maka dia macam kirit. Kirit tu apa? Yang ramai-ramai datang panjat-panjat tu, ketek. Kirit tu monyet namanya ya. Jadi siapa tidak ada warid, siapa tidak ada wirid, tidak dapat warid. Dan siapa yang tidak ada wirid, dia tak ubah macam kirit. Itu begitu. Kalau kepingin jadi kirit, kau jangan wirid. Tapi kirit pun ada wiridnya juga. Pekik-pekik dia tu wirid dia lah. Kita tak faham begitu ya. Jadi kena ada wirid biar tak jadi kirit, biar dapat warid. Biar hilang segala perit. Jadi usaha kau tak jatuh masuk parit. Jadi engkau dapat tenang, tak payah meraung, tak payah menjerit. Berkata Imam Habib Abdullah Al-Haddad, Imam nama Habib Abdullah Al-Haddad ni ya, siapa pun orang alim kita akan muliakan dia, kawan kita pun kita muliakan dia. Itu nama husnuzan ya. Na'udzubillah ya, biasa kita dengar orang hatinya dengki ya dengan Imam Haddad ni, banyak tau orang kutuk tu. Dua orang ni, Sayyid ni besarkan sangat dia punya Abdullah Al-Haddad. Kau sebut Abdullah Al-Haddad aja macam sepupu dia je disebut. Dia Nabi kah? Ni kita biasa dengar ustaz-ustaz. Pahaman kita bukannya Wahabi, bukannya Syiah. Pahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Apa-apa sikit Imam Haddad bilang tak boleh, Imam Haddad bilang tak boleh. Imam Haddad kan guru bagi guru-guru kita. Tengok Syekh Asy'ari Al-Banjari, kau sebut Imam Haddad. Tengok Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, kau sebut berkata Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan main dia sebut dalam kitab Syiarus Salikinnya. Kok orang macam kita berani cakap begitu? Ini kita biasa dengar tau. Ini Abdillah ni, Abdillah tu Ustaz Abdillah lah. Mereka Abdillah ni semua kita dengar tau orang umpat ustaz kita dulu semua ya. Ya sekarang kalau kita ada umpat orang ya dah biasalah, ustaz-ustaz aku biasa dengar. Ini Abdillah ni semua ni Sayyid ni semua kalau sikit besarkan sangat dia punya Abdullah Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad ni nabi ke? Allah. Abdullah Al-Haddad ni nabi ke? Dia cakap begitu keluarkan. Biasa kita dengar. Allah dia bukan nabi, dia wakil nabi.
Dia bukan Nabi, tetapi dia wakil Nabi, perantara antara kita dengan Nabi, ya, begitu ya. Dan banyak umat-umat Nabi yang besar-besar ikut wakil Nabi ini. Yang kau tak nak ikut tu kenapa? Ya, begitu. Sombong, yang ada orang sombong hanya kerana dirasa tak, itu kalau kau cakap tu kau dengki sama dia, dengki dengan Sayyid, dengki dengan Rasulullah, hati-hati tu. Tabik tu perasaan apa tu? Siapa pun nasihat kita pun kita kena dengar kan. Nama Imam Haddad ni masya-Allah ya. Kita sebut orang soleh saja dalam kitab Tahfuzul Air, sebut saja jiwa tenang. Kenapa sebut mereka tapi hakikatnya kita sebut kebesaran Allah. Sebab mereka ni hamba Allah. Mereka ni takwa kepada Allah. Mereka ni orang pilihan Allah. Maka kita sebut dia saja, kita ingat Allah. Sebab dia orang yang mengingat akan Allah. Maka jiwa boleh jadi tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah apa? Kau tengok pokok pun kau ingat kebesaran Allah Ta'ala tu namanya tafakur. Ini kan pula kau sebut nama orang alim. Aku bukan sebut-sebut kosong. Aku bukan sebut nama dia tok. Aku sebut nama dia sambil aku ingat. Pencipta dia. Yang menjadikan dia. Pendamping dia. Rabbul Alamin. Jadi berkata Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, penyusun ratib ini, ketahuilah bahaya saudara sekalian, moga-moga Allah menjadikan kami berserta kamu sekalian di antara kumpulan orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, agar kita sekalian tergolong manusia yang tiada dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak daripada mengingati Allah. Amin. Alhamdulillah. Pagi-pagi hari kita dah masuk dalam doa Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Gabul insya-Allah ya. Tak jadi orang yang lalai, tak jadi orang yang ngawur, tak jadi orang yang suka belitih, tak jadi orang yang suka cakap bukan-bukan, ya. Ketahuilah bahawasanya zikir kepada Allah Ta'ala itu di antara perintah yang paling besar dan takarub yang paling utama dapat menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Perintah paling besar ya, ini perintah Allah ya. Jangan kau bikin main dia. Biasa kita dengar orang sebut, tu dia pas madok berzikir atas bukit di Singapura. Alamak, dia cakap begitu. Dia macam mengecehkan. Allah suruh aku zikir lah, kok kau boleh cakap begitu? Kita banyak kerja, jangan tak ada gitu. Duduk-duduk berzikir ni kan baik buat benda lagi manfaat. Itu semua orang cakap tu, dia cakap dia tu tak manfaat. Kalau ikut cakap dia tu rugi. Ini zikir ni manfaat, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau memang kau nak bikin jembatan ke, engkau nak bikin rumah ke, engkau nak buat angkat lori ke, engkau nak buka gudang ke, engkau punya pasal. Tetapi engkau dengan Tuhanmu macam mana cerita? Kau bikinlah apa kau hendak. Jangan lupa Tuhan menciptakanmu, yang meluluskanmu, yang memeliharamu. Jangan lupa engkau banyak musuh. Jangan lupa musuhmu syaitan. Jangan lupa musuhmu nafsu. Jangan lupa musuhmu di kalangan manusia. Macam-macam kau boleh capai sesuatu dengan sendirinya. Kau tak teringat yang boleh menyampaikan kau pada hajat kau itu, yang boleh menghalang daripada lain-lain pada menyampaikan hajat kau tu, kau lupa Allah. Satu perintah yang besar daripada Allah Ta'ala. Maknanya you have to take it seriously. You have to take it seriously tentang zikir-zikir ini. Sebab itu ulama letakkan atur zikir ini pagi-pagi hari. Sebelum tuntut ilmu pun zikir dahulu. Sebab tuntut ilmu tu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain kita dah belajar kanak-kanak. Fardu kifayah yang lain-lain seperti ini semua itu didahulukan zikir. Sebab zikir kiranya pengamalan bagi ilmu. Jadi kau nak tambah ilmu, kau amalkan dulu dengan zikir itu. Dan zikir itu pencerahan hati untuk menerima ilmu. Maka didahulukan sebelum ilmu. Zikir-zikir ini kerana perintah Allah Ta'ala, satu perkara yang besar, bukan perkara kecil ya. Sebab itu ulama-ulama yang cendekiawan, yang cendekia, mereka tak tinggal zikir-zikir ini. Mereka pandang satu perkara yang important. Tengok Imam Nawawi, ada kitab-kitabnya, ada segala majmuknya apa semua. Zikirnya pun ada, Hizib Nawawi tak ada tinggal. Ada kitab azkarnya lagi untuk bab zikir-zikirnya tu. Semua ada zikirnya. Semua. Imam Abu Hasan Syazali begitu punya besar, ada hizibnya. Hizib Bahar Imam Abu Hasan Syazali ni semua tu ada wirid dan zikirnya. Ulama-ulama samping handalnya mereka dengan fiqahnya, handalnya mereka dengan segala ilmunya tu, ada wirid-wirid dan zikirnya yang mereka ambil berat untuk dekat pada Allah Ta'ala. Dan takarub yang paling utama untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala, terkikis, terhakis segala masalah dalam hati kita, hampir dapat kesedaran, timbul cahaya dalam hati kita, dapat timbul segala kesedaran untuk kembali pada Allah Ta'ala. Cuba lihat firman Allah Ta'ala yang berikut ini. Kalau orang bilang apalah ni duk zikir-zikir, Allah ni orang tak takut dengan Allah.
Perintah Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyak ingatan. Sebanyak-banyak ingatan. Kenapa kena sebanyak-banyak ingatan? Kerana kau sebanyak-banyak lalai. Dan kau sebanyak-banyak dosa. Dan kau menghadapi sebanyak-banyak bahaya. Dan kau menghadapi sebanyak-banyak musuh. Dan kau jadi kau kena kau sebanyak-banyak risau. Maka kena dengan sebanyak-banyak ingat Allah Ta'ala. Apa mampu kita zikir yang banyak? Tak mampu. Apa mampu zikir yang memenuhi segala keperluan kita? Tak tahu. Alhamdulillah dah ada susunkan ratib. Simple aja, tak sampai 15 minit kau baca, memenuhi keperluan ini. Kemudian, uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah kamu kepada Allah Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nombor 1, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kalau kalau betul-betul kau orang beriman, kau akan labbaik ya Allah, apa perintahnya ya Allah. Kalau kau buat bodoh, bermakna macam seolah-olah macam bukan kau yang dipanggil. Kalau bukan kau yang dipanggil, maknanya apa beriman, apa tidak beriman. Allah. Dengan kau menyahut seruan ini, menunjukkan kau berasa diri kau beriman. Dan kau rasa kau yang diperintah oleh Allah. Dan kau rasa ada perintah untukmu yang kau wajib junjung. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kau dipanggil sebagai orang beriman, kau kena nyahut dan kau kena sambut. Zikir kepada Allah dengan sebanyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan tasbih kepadanya petang dan pagi. Ini penting ya. Tasbih petang dan pagi. Satu hari nanti kita tak ada makan sebutir pun petang, tak ada sebutir makan pun pagi. Maka makannya apa? Tasbih. Maka tasbihlah petang dan pagi. Itu zaman-zaman awal COVID baru keluar, sebelum PKP, kita selalu baca ini. Orang yang ada takut akhir zaman dah siapkan gudang. Ada orang takut wabak dah siapkan hospital, siapkan apa-apa semua. Ada orang takut perang dah siapkan ketenteraan. Dengan kita baca banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita siapkan markas tentera, kita siapkan tembok kubu, kita siapkan gudang makan. Ini jadi gudang makan. Kita siapkan hospital rawatan, semua dah complete package. Kita dah complete package ya. Nanti kalau akhir zaman tak ada makan, makannya tasbih, bukan makan biji tasbih. Makanya subhanallah, 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 nanti kenyang. Satu tasbih, satu subhanallah lebih berat pada antara bumi dan langit. Saya pesan tuan-tuan ya, kalau panjang umur ya. Kalau kita dah mati, tuan-tuan yang hidup ya. Kalau yang jumpa zaman itu tak ada makan, betul-betul tak ada makan, akan sampai ya zamannya. Tak ada makan, dah jangan sedih. Jangan stok makan banyak-banyak. Kalau stok makan banyak tak bagus. Pada ketika itu yang nama mukmin lapar, yang nama kufar kenyang. Kok kau standby nak kenyang? Kau tak seram? Maknanya kau standby untuk kenyang. Yang kenyang siapa? Kufar. Yang mukmin lapar. Kok kau standby untuk kenyang? Dan kalau kau ada orang macam mana ustaz, zaman-zaman gini ada stok makanan tak gudang. Kau simpan gudang untuk setahun, 3 tahun sekalipun, besar gudang kau sekalipun, kena banjir habis. Kena tikus habis, kena bom habis. Taruhlah tak habis, betul-betul kukuh, betul-betul tak habis. Adakah kau tegel sampai hati? Mukmin apa engkau ni? Kau simpan makanan untuk anak beranak kau kenyang 3 tahun, jiran kau lapar. Boleh simpan banyak makanan satu gudang dengan syarat waktu lapar kau buka pintu, ambil, siapa nak ambil makan. Macam Aidin kemarin lah kan, dikasih orang semua kan ya. Ambil, siapa nak masuk ambil. Itu baru boleh stop. Kalau untuk engkau tak boleh. Kau apa punya manusia, apa punya mukmin itu. Dan kalau tengah lapar gitu tuan-tuan sekalian, baca tasbih ya. Ingat ya, bilang anak kita lapar pak, lapar, subhanallah. Kita baca nak subhanallah, subhanallah. Kenyang, mantap. Kalau dah kenyang, cuba tuan-tuan sekalian dilogok sikit, tengok apa yang keluar. Martabak, mi goreng, nasi ambeng pun boleh keluar. Sebab subhanallah tu lebih daripada langit dan bumi. Maka setakat mi martabak tu apa? Kecil saja. Jadi kau lapar bukan hanya boleh kenyang tau. Kalau kau logok boleh keluar benda apa yang kau idam pun boleh keluar. InsyaAllah. Dia tak perlu makan tapi dah ada dalam perut kau. Begitu ya. Jadi kenyang. Kalau baca-baca juga kau tak kenyang, istighfar dulu, baca lagi. Istighfar dulu. Kau tak kenyang, tukar. La ilaha illallah. Maknanya apa? Dah nak matilah. Maknanya begitu ya. Kau tak kenyang juga, maknanya dah nak matilah. Begitu ya. Allah yang suruh ya, sebut petang dan pagi tasbih kepadanya ya. Jadi yang kita buat tu tadi agaknya ada perintah Allah ke bukan perintah Allah? Perintah Allah, perintah Allah.
Dan firman-Nya lagi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang beriman itu, awak beriman ke tidak? Kita beriman ke tidak? Tenang jiwa mereka itu dengan zikir kepada Allah. Tuhan pencipta kita, Tuhan yang cipta kita, Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu musuh kita, Tuhan yang tahu masalah kita. Disettlekan Allah Ta'ala dengan tenang saja, masalah tak settle pun dah settle. Kalau tak tenang, tak ada masalah pun kiranya tak settle. Betul tak? Yang ada orang tak ada masalah tahu, wang banyak, harta banyak, tapi tak tenang, gelapu aja, kerut aja, kerut, otaknya tu tak tenang. Kalau tak tenang, tak ada masalah pun tak happy. Tetapi kalau tenang, ada masalah pun boleh cool aja, cool macam tak ada apa-apa masalah, padahal besar punya masalah menunggu kepada dia. Orang-orang salih ni ya, kita tengok ya, kalau jiwa tenang tu kunci. Jiwa tak tenang, tak ada masalah pun masalah. Kalau jiwa tenang, masalah pun tak masalah. Sakit kakinya macam mana pun, tengah bisa, macam mana? Tak apalah, nanti redalah. Allah, boleh pula. Tapi macam mana kakinya kok sakit? Alhamdulillah tak teruk sangat, kemarin lagi teruk. Kau boleh tenang. Maknanya tengah sakit pun ada pandang kebaikannya di situ. Allah, kalau ada tenang, masalah pun tak kau pandang masalah, itu dah kira menyelesailah masalah. Begitu. Kau tak tenang macam mana? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Berzikir kepada Allah Ta'ala itu hati akan tenang. Subhanallah. Hati akan tenang kalau banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang-orang yang lalai tak suka masuk majlis zikir. Kenapa? Hatinya tak nak jinak. Seperti kuda liar, tak nak ditundukkan, tak nak dikekangkan. Maka makin nampak kekang, makin dia lompat-lompat, makin dia nyingklak-nyingklak. Makin dia nyingklak-nyingklak, makin dia tak nak dikekang. Tak nak dikekang, kuda liar. Kalau masuk majlis-majlis zikir punya resah, duduk pun tak betul, tengok itu, tengok ini, bukan nak konsentrasi. Masuk dalam majlis zikir, asyik lingak-linguk. Itu pasal apa? Jiwanya tak tenang. Jiwanya tak tenang ya. Kalau jiwanya tenang, dia tak macam kuda liar. Nanti lama-lama tak apalah, kuda liar pun kuda liar lah. Nanti lama-lama jadi kuda tak begitu liar. Begitu ya. Jadi boleh dapat ketenangan. Efek zikrullah ya. InsyaAllah kita akan sambung baca pada pertemuan akan datang ya. Syukur pada Allah Ta'ala. Ini nikmat Allah yang beri kepada kita ya. Nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau ini saya tengoklah ya, kita kan rapat dan minat dengan manhaj pada habaib kita ya, alim-alim ulama kita. Betul tahu Nabi bilang mereka ni adalah kapal akhir zaman, adalah batera macam batera Nabi Nuh, tak selamat kecuali naik. Akhir zaman ya. Penyelamat-penyelamatnya mereka tu. Penyelamat daripada lalai pun ratib mereka. Kalau boleh dikatakanlah seluruh Nusantara kita, apalagi Malaysia, apalagi Batu Fahad, pengamal tarekah, seluruh Nusantara tu, majoritinya pengamal tarekah. Wiridnya tu bukan sikit tau, panjang tau. Khaujakannya tu panjang. Sekian, yang ada makan 1000 satu hari. Dan dulu kiai-kiai kita, dan bagus, semua tu memang bagus. Dan dulu kiai-kiai kita memang amalkan. Tak cukup dengan itu, dengan puasanya, dengan bangun malamnya, dengan apa semua. Dan benda tu diperlukan, memang diamalkan dan diperlukan. Agak-agak sekarang kalau kita nak meneruskan itu, kita termampu ke tidak? Terus terang cakap tak mampu. Alhamdulillah ada pula daripada ahli bait bawakan zikir gantiannya ya, pun bukannya baru juga ni, dapat 500 tahun juga. Zikir gantiannya yang ringkas, yang tidak berat, tetapi dia punya dia punya bawanya tu tidak susah, tetapi dia punya fadilat tidak kurang. Alhamdulillah ada pula gantian daripada ahli bait ni punya ratib atas, ratib hadat, ratib idrus, semua tu ya. Ada pula gantiannya daripada mereka juga. Jadi kita baca tak kurang daripada amalan bapak-bapak kita dahulu. Alhamdulillah. Maulid pun gitu. Maulid kan besar fadilatnya. Kita dulu baca berzanji lepas maghrib sampai isyak. Bukan sampai maghrib sampai isyak. Maghrib pukul 11 malam baru habis. Kalau berzanji full tu 20 rawi tak potong sampai pukul 11 baru habisnya. Begitu. Berarti sembahyang isyak, sambung lagi pukul 11 baru habis. Agak kalau sekarang bikin gitu, ada yang datang tak? Tak datang. Ada pula maulid dia ulami, ringkas sekali. Ringkas, mudah 7 rawi, dan pendek-pendek je kau potong jadi 4 rawi. Budak-budak muda pun boleh baca. Tak payah training, tak payah apa. Subhanallah ya. Ahli bait ni membawa pengganti-penggantinya untuk akhir zaman, untuk orang macam kita. Untuk orang hidup zaman kita yang sibuk, yang lalai, yang sibuk, yang menyibuk pun ada
zikirnya. Jadi kita tak tinggal daripada apa yang dilakukan oleh atuk-atuk moyang kita. Kita dapat new version, ringkas punya version, tetapi tidak kurang dia punya fadilat. Kan sekarang inovatif. Dulu kan TV kan besar dengan tongnya, ada tutupnya lagi kan, semua begitu, ada kakinya lagi. Sekarang TV saja kecil tapi memenuhi tak? Lagi terang lagi ya, lagi murah lagi lagi terang lagi. Aircon dulu kan sebesar-besarnya rumah aircon, nak sejuk tapi tak boleh tidur, bunyinya bising. Sekarang kecil aja tersangkut kat rumah kita, lebih sejuk, lebih mudah maintenance-nya, lebih jimat elektriknya, dan lebih selesa. Kadang-kadang lebih murah lagi. Zaman dulu baru-baru kan mahal begitu. Komputer, dulu komputer tongnya saja gini, bawahnya tu ada tongnya untuk cocok disketnya. Atasnya tu TV-nya. Kalau tu orang dulu, abang-abang dulu tak pandai beli komputer tau. Dia kalau beli komputer macam beli TV. Kau punya berapa inci dia kalau kau punya berapa inci? Aku punya lagi besar. Sekian aja harganya. Orang dulu tak pandai beli komputer. Kita tengok dia ni tak pandai beli komputer, macam beli televisyen. Sebesar satu tonggok, tongnya begitu komputer. Yang pegang semua profesor aja kita tengok. Kita nak pegang komputer pun tak berani dulu ya. Allah. Sekarang ini komputer ni kan. Ini kan komputer namanya ya. Boleh hantar surat, boleh type, boleh apa semua. Komputer kecil gini. Makin lama makin ringkas. Telefon aja dulu pakai dial. Sekarang tak payah dial pun. Tik, nombor pulang dah keluar, kau tinggal call aja. Subhanallah. Lebih ringkas, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah pulanya. Lebih memudahkan urusan kita. Kalau dalam bidang ini kau sanggup pakai, tentang wirid-wirid dan zikir pun kau kena pakai. Bahkan lebih penting lagi. Alhamdulillah, Maha Suci Allah Ta'ala. Orang bahagian dunia ada bikin. Ada bikin begini. Kita pun jangan tak bikin. Dulu masak dengan kayu api, dengan apa semua. Sekarang dapur gas. Tak dapur gas pun sekarang yang leper tu apa, tak nampak apinya pun tahu. Atau kau pegang tangan melecur. Apa tu namanya kan, yang atas tu kan, taruh aja dia punya apa periuknya atas itu aja. Kok masak sendiri. Subhanallah, begitu. Microwave lagi tak nampak apa pun. Atau kok masak. Subhanallah. Semua gitu, kau tinggal tekan aja. Ini pun ada wirid-wirid ni, tinggal tekan aja. Tekan dalam hatimu, sikit aja kau tekan. Tapi dia punya manfaat. Jangan kita sangka yang teorinya sikit, anak punya wirid panjang, banyak. Kalau kau baca, baguslah kau baca. Alhamdulillah, aku pun suka, tapi aku tak cover, tak sempat. Begitu ya. Alhamdulillah. Kalau benda-benda lain semua ada yang mudah ringan, zikir pun provider zikir ringan, ahli baik juga. Memang mereka itulah provider pada akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Man ana laulakum kayfama hubbukum kayfama ahwakum man ana